Okey, sudah record. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada pelajar atau murid-murid 5 bestari yang berada di dalam Google Meet. Saya ucapkan terima kasih kerana anda mampu untuk sertai saya pada sesi pelajaran kita, sesi PDPR kita bersama saya, Cikgu Aiman Mukri bin Muhammad Nasir di sesi Google Meet ini, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi PDPR kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar sebelum kita belajar, insya-Allah. Baiklah, kalau nak buka mic boleh kita baca sama-sama, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, alhamdulillah kita selesai membaca doa belajar. Okey, insya-Allah hari ini dalam Google Meet kita ada 3 orang pelajar murid-murid, iaitu Najihah, Aidil dan Nur Adilah. Okey, insya-Allah saya akan ingat nama-nama ni. Okey, insya-Allah kita akan teruskan. Okey, untuk hari ini kita akan sambung tajuk hadis yang kita sudah belajar minggu lepas dan minggu lepas. Sebab apa kita tak habis lagi tentang hadis ni, iaitu tentang hadis mentaati pemimpin. Baiklah, ini saya ada beberapa soalan sebelum kita teruskan kepada kita punya pengajaran. Iaitu kita kan untuk minggu lepas kita dah belajar tentang adab-adab terhadap pemimpin. Okey, kejap, ada kawan kita yang baru masuk. Okey, Fadlian ya. Fadlian. Sekejap. Sekejap ya. Okey, Assalamualaikum Fadlian. Selamat datang. Okey, insya-Allah kita baru nak mula Fadlian ya, tak apa ya. Nanti Fadlian sebelum mula boleh baca doa belajar dulu. Okey, insya-Allah. Fadlian boleh dengar kan Fadlian? Okey, kita teruskan ya. Okey, iaitu kita telah belajar tentang adab-adab terhadap pemimpin ataupun cara kita mentaati pemimpin. Baiklah, saya nak tanya. Sebab ini kita dah belajar dulu. Ni ada 3 gambar berkenaan adab terhadap pemimpin. Untuk gambar yang pertama ni, ada berapa orang murid yang sedang mengangkat meja? Okey, kejap kita teruskan. Ada seorang lagi pelajar kita bermasuk. Okey, selamat datang kepada Darwis Rifki. Siapa ya Darwis Rifki? Darwis Rifki. Boleh saya tahu nama murid? Darwis Rifki. Darwis Rifki. Boleh saya tahu nama muridnya? Darwis Rifki. Okey, Darwis Rifki siapa? Boleh saya tahu nama pelajar atau murid Darwis Rifki? Muhammad Nama Fahri. murid. Ya, nama? Fahri Fairuz. Nama apa? Fahri Fairuz. Fahri Fairuz. Okey, Fahri Fairuz. Okey, terima kasih Fahri Fairuz. Baiklah, selamat datang kepada Fahri Fairuz, Fadlan yang baru masuk Meet ni. Okey, kita baru nak mula je. Fahri Fairuz dan Fadlan boleh baca doa belajar dulu sebelum kita belajar baca sendiri-sendiri ya. Okey, saya nak tanya tentang adab terhadap pemimpin. Okey, untuk adab pemimpin ni kita ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar beberapa orang murid yang sedang mengangkat meja. Baiklah, cuma saya nak tanya, Nur Najihah, ingat tak lagi adab terhadap pemimpin yang telah saya ajar minggu lepas? Boleh Najihah sebutkan satu? Nur Najihah. Nur Najihah ada ke? Boleh sebutkan adab terhadap pemimpin yang kita telah belajar minggu lepas? Mungkin Najihah ingat ataupun ada siapa yang ingat untuk membantu Najihah? Ada Najihah atau Aidil?
boleh sebutkan adab pemimpin yang telah kita belajar minggu lepas untuk kita imbas kembali sikit tentang adab-adab pemimpin. Najihah atau Aidil boleh jawab? Kalau tak ada, mungkin rakan-rakan sekelas Nur Adila, Fadlian ataupun Fahri Fairuz boleh tolong kawan anda. Adakah yang boleh tolong? Adakah yang boleh tahu adab-adab pemimpin? Okey, tak apa. Saya akan cakap dulu tentang gambar yang pertama ni, iaitu kita sebagai seorang orang bawahan, kita mesti menegur pemimpin kita dengan cara yang baik jika dia melakukan kesalahan. Itulah adab yang pertama. Okey. Adab yang kedua. Siapa ingat adab yang kedua? Adab kedua ni berkenaan dengan gambar ni. Dia seorang pelajar dengan guru besar sekolah dia. Ada siapa yang ingat tak? Cara bercakap kita. Ada boleh sebutkan cara bercakap kita dengan pemimpin kita ni mesti apa? Kasar ataupun sopan? Najihah boleh jawab, Najihah? Sopan. Alhamdulillah. Terima kasih Najah. Bagus. Betul. Adab terhadap pemimpin kita, kita mesti cakap dengan secara sopan dengan pemimpin kita. Iaitu sebagai contoh dalam gambar yang kedua ni, ada seorang murid dengan guru besar dia. Dia bercakap dengan sopan. Okey, yang ketiga. Yang terakhir, ni ada seorang guru yang memberi penghargaan kepada pelajar dia. Jadi bila seorang cikgu ni, seorang pemimpin memberi penghargaan kepada pelajar kita, kita sebagai orang yang dipimpin, kita perlu menghargai mereka dengan mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, bagus. Siapa yang jawab tadi? Aidil dan Najihah. Bagus, pandai. Iaitu kita mesti mengucapkan terima kasih. Iaitu kita mesti menghargai pemimpin kita. Itulah cara kita mentaati ataupun adab kita terhadap pemimpin kita. Okey, Alhamdulillah, bagus. Semua masih ingat tentang pengajaran yang saya ajar minggu lepas. Okey, kita tengok kepada standard kandungan. Iaitu untuk hari ini kita akan merumus dan menghayati hadis, mentaati pemimpin serta mengamalkan tuntutan secara beradab dan istiqamah. Dan yang kedua, standard pembelajaran, iaitu kita akan menganalisis. Untuk hari ini kita akan menganalisis kepentingan mentaati pemimpin. Dan yang kedua, kita akan mengamal dan menghayati tuntutan hadis dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Okey, untuk objektif hari ini, saya harap murid-murid kelas 5 Bestari, untuk sesi kita hari ini, kita akan dapat menerangkan. Yang pertama, menerangkan kepentingan mentaati pemimpin dengan tepat. Membanding beza antara kepentingan mentaati pemimpin dan akibat tidak mentaati pemimpin, tidak mati dengan betul. Dan yang ketiga, mengenal pasti akibat tidak mentaati pemimpin. Okey, maksudnya ada dua, kepentingan dan akibat. Okey, insyaAllah kita akan belajar hari ini. Okey, sebelum kita masuk, saya akan cuba ingatkan balik tentang hadis taati pemimpin, iaitu Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'alal mar'il muslimin sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Iaitu riwayat Muslim. Maksudnya hadis ni riwayat oleh Muslim. Okey, maksudnya saya minta Fadlian untuk bacakan maksud. Ada. Okey, boleh bacakan maksud tak? Maksud Rasulullah SAW bersabda tu. Boleh bacakan tak? Rasulullah telah bersabda, wajib ke atas seorang Muslim untuk mencintai kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia diperintahkan melakukan maksiat. Apabila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Okey, Alhamdulillah, bagus, cemerlang. Fadlan, terima kasih Fadlan kerana tolong saya membacakan maksud hadis. Jadi itulah maksud hadis. So tuntutan dia untuk kita ni, wajib untuk kita Muslim taati pemimpin kita dalam perkara yang kita suka ataupun tidak suka, selagi benda tu tidak melakukan maksiat atau melanggar segala perintah syarak. Okey. Ataupun bila tiada kewajipan, jika kita untuk mentaati pemimpin kita yang fasik ataupun yang melakukan kemungkaran. Okey. Kita teruskan kepada kepentingan mentaati pemimpin.
Okey, kita ada 6 kepentingan mentaati pemimpin. Okey, ini tulisan Jawi. Tapi siapa? Saya akan cuba tanya jika murid-murid boleh bacakan tulisan Jawi. Untuk yang pertama, iaitu kita akan mencapai wawasan negara kita. Jadi bila kita mentaati pemimpin contoh kita mentaati perintah Perdana Menteri kita sekarang yang untuk memerintahkan kita ni duduk di dalam rumah ketika pandemik. So dengan adanya kita duduk dalam rumah, kita akan mencapai wawasan negara kita. Itu tujuan negara kita untuk menghentikan situasi pandemik di negara kita, COVID di negara kita ini. Itulah kepentingan mentaati pemimpin yang pertama. Okey, yang kedua. Aidil boleh baca yang kedua, yang warna hijau sikit ni, yang ni. Boleh baca yang kedua, Aidil? Ada Aidil? Ustaz, saya tak ngerti baca Jawi, Ustaz. Oh ya ke? Sorry, minta maaf Tak apa. Okey, Najiha boleh baca Jawi tak yang ni? Yang kedua ni, boleh baca tak? Najiha. Minta maaf ya dia, tak apa. Nanti tak apa, saya akan cuba tolong. Najiha, boleh baca tak yang ni? Okey, kalau Najiha tak boleh, mungkin Fahri Fairuz. Oh, minta maaf. Okey, tak apalah, saya akan cuba bacakan. Okey, yang kedua ialah kita dapat mengembangkan syiar Islam. So, bila kita taati pemimpin kita yang mengikut ajaran Islam dengan betul, yang berjalan di jalan yang lurus, insya-Allah kita akan mengembangkan syiar Islam. Iaitu contoh, jika seorang imam ataupun seorang ustaz di dalam kelas yang menyuruh kita ni melakukan solat dan sebagainya, dan jika kita orang bawahan kita, dia yang kita ikut segala arahan dia, kita tolong berdakwah. Jadi dengan adanya kita mentaati pemimpin kita, kita akan mengembangkan syiar Islam. Dan yang ketiga ni warna oranye ni. Yang ketiga iaitu kita akan memantapkan keimanan kita kepada Allah. Itu kerana apa? Yang pertama, kita telah ikut hadis ni, kita telah taati hadis ni, kita telah ikut ajaran Rasulullah, iaitu kita mendengar apa yang tuntutan hadis ni kita nak, kita taati pemimpin kita. So di situ kita akan memantapkan keimanan kita kepada Allah. Yang pertama. Dan seperti macam tadilah, jika kita ikut segala arah pemimpin kita, kita dengar cakap dia dan perkara itu perkara yang baik, insya-Allah dengan adanya keimanan kita akan beriman dengan lebih kita mantap kepada Allah. Okey. Yang ketiga ni warna biru ni, iaitu kita akan disegani oleh negara lain. Ini amat penting lah. Itu dalam konteks negara, satu negara. Contoh yang boleh kita nampak sekarang ni, memang zaman sekarang ketika kita tengah pandemik situasi COVID kita sekarang ni, jika macam dulu kan, sebelum ni kita telah mencapai kes kosong untuk bila bulan Julai hari tu, kalau yang tahun lepas kita dah capai kes kosong. Sebab apa? Kita dengar cakap pemimpin kita duduk di rumah, tidak keluar ke mana-mana, hanya urusan penting je. So kita dapat kes kosong. Bila kes kosong ni, kita tengok ada negara kita segani kita, ada negara yang buat Malaysia ni bukan negara yang sangat hebat dalam tangani COVID. Sebab apa? Sebab kita taat kepada perintah pemimpin kita untuk kita tidak keluar rumah dan sebagainya. Dan kita ikut SOP. Dan yang keempat, yang kelima, ini warna biru yang cerah ni, biru cerah sikit ni, iaitu kita akan mendapat keredaan Allah. Sebab apa kita dapat keredaan Allah? Sebab apa? Yang pertama, macam tadi, kita ikut hadis Rasulullah. Rasulullah telah bersabda yang kita ni perlu taat pemimpin. So kita ikut hadis tu, kita taat pemimpin kita. Ketika kita tak suka ke kalau pemimpin tu tidak melakukan maksiat, kita taat. So dengan apa? Kita akan dapat keredaan Allah sebab kita melakukan perkara yang dituntut. Dan yang terakhir, yang keenam, iaitu kita dapat menjamin keamanan. Ini sebagai satu konteks negara ataupun satu konteks satu kumpulan. Bila kita dengar cakap pemimpin kita macam dia bagi arahan, so kita ikut, kita taat arahan tu arahan yang baik, so kita akan jamin keamanan dalam negara kita. Contoh situasi COVID ni lah. Jika kita tak ikut, maka tak aman dalam negara. Macam kita akan diserang oleh unsur luar, sama ada unsur yang negatif macam negara lain ataupun unsur-unsur yang berunsurkan cyberbully ke apa. Okey. Ingat 6 ni. Yang pertama, ingat kita ada 6 kepentingan mencapai wawasan negara. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan syiar Islam. Yang ketiga, memantapkan keimanan kita kepada Allah.
Yang keempat, disegani negara lain. Yang kelima, mendapat keredaan Allah. Dan yang keenam, menjamin keamanan. Okey, ingat keenam kepentingan. Okey, kita teruskan. Okey, kita ada akibat tidak mentaati pemimpin. Okey, kita ada akibat. Yang pertama di konsep ketuhanan, iaitu dalam akibat kita kepada Allah, iaitu kita akan mendapat kemurkaan Allah. Okey, ni jika kita tidak mentaati pemimpin kita yang baik, kita akan dapat kemurkaan Allah. Sebab apa? Kita melanggar sunnah hadis itu sendiri. Hadis ni kan kita perlu ikut, dan Allah sendiri, Rasulullah sendiri cakap kita ni wajib, sebab kita hadis kita wajib. Jika kita tak taat, kita akan dosa dapat kemurkaan Allah. Itu yang pertama, mendapat kemurkaan Allah. Ingat, ingat. Yang kedua, dalam konteks negara, iaitu masyarakat akan hidup dalam keadaan huru-hara. Okey, contohlah dalam satu sekolah tu sendiri, semua murid-murid ataupun cikgu-cikgu yang di bawah pimpinan sekolah, contoh guru besar, suatu pemimpin kan. So mereka ni tidak mendengar cakap guru besar. Contoh mereka ni ikut langgar disiplin dan sebagainya. Itu silap, itu negara. Silap negara, contoh kita ni tak ikut cakap pemimpin kita sekarang untuk kita keluar rumah dan sebagainya, berjalan-jalan. So situasi COVID pun akan makin meningkat. Kes pun makin meningkat dan ramai orang akan mati kerana COVID kan. So itu akan mewujudkan negara kita ni huru-hara. Jadi itu yang kedua. Masyarakat akan hidup huru-hara jika kita ni tak mentaati pemimpin kita. Akibat tidak mentaati pemimpin. Dan yang ketiga dalam konteks sekolah. Macam tadi, silap. Minta maaf tadi. Saya tak tahu negara. Okey, ni konteks sekolah. Kita akan dibenci rakan. Ini situasi kita dalam kelas. Contoh ketua kelas kita minta kita tolong buat apa, kadang benda tu pun tak langgar syarak pun, tak membuatkan maksiat pun, tapi kita ni tidak ikut cakap dia, so kita akan dibenci rakan-rakan kita. Sebab apa? Kita ni tak nak ikut pemimpin kita, padahal benda tu benda baik, tapi kita tak ikut, so kita ni akan dibenci oleh rakan-rakan. So kita jangan buat perkara ni, kita mesti taat kepada pemimpin kita. Yang keempat, kita ada di jalan raya, iaitu kita akan menyebabkan kemalangan. Ini satu hal yang sangat besar lah. Contoh jalan raya ni satu tempat yang bahaya kan. Contoh kalau pemimpin kita ni suruh kita ni ikut, patuhi lampu isyarat. Okey, itu arahan dia, patuhi lampu isyarat. Kalau kita tak ikut, kita langgar lampu isyarat, so itu akan menyebabkan bahaya lah. Jalan kita akan menyebabkan terlanggar dan sebagainya. So itu akan menyebabkan kemalangan yang melibatkan nyawa kita. So itu amat bahaya. So itu yang keempat, menyebabkan kemalangan. Itu di jalan raya. Dan yang kelima, yang terakhir, iaitu ketika kita di rumah, kita akan membuatkan ibu bapa kita sedih. Contohnya kalau ibu bapa kita minta kita tolong buang sampah ke, tolong basuh pinggan, so kita kena dengar. Dan bila kita dengar, tapi jika kita tak dengar, kita akan buat ibu bapa kita sedih. So kita akan jadi anak derhaka lah. So kita tak taat kepada ibu bapa kita. Itu seorang pemimpin kita sendiri. Okey, boleh faham semua? Okey, boleh faham. Ada soalan tak setakat ni? Murid-murid boleh dengar? Boleh faham kan? Boleh Ustaz. Okey. Sekejap, Sakir, saya tanya balik. Apa akibat yang pertama? Akibat yang pertama, kita tidak mentaati pemimpin. Aidil. Apa akibat yang pertama tadi? Iaitu dalam konsep Allah. Kita akan dapat apa jika kita tak taat kepada pemimpin kita? Aidil. Ada Aidil? Ada. Mendapat kemur. Dapat apa? Murka. Allah murka. So kita akan mendapat kemurkaan. Kemurkaan Allah. Maksudnya kita tak dapat. Okey, pandai Aidil. Kemurkaan Allah. Kemurkaan ni macam Allah benci kat kita. So Allah tak reda, tak berkatkan apa segala perbuatan kita. Okey, ingat itu Allah. Okey, Fadlian, kalau negara kita, jika kita tak taat kepada pemimpin kita, negara kita ni akan jadi apa? Masyarakat kita ni hidup dalam keadaan apa? Fadlian. Masyarakat hidup
Huru hara. Pandai. Bagus Fadlian. Terima kasih. Bagus. Masyarakat akan hidup huru hara. Okey. Terima kasih kepada yang menjawab. Okey, itu adalah beberapa soalan lah. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah rumusan. Daripada rumusan ni, kita tengok ada satu hadis Rasulullah juga mentaati pemimpin, tentang pemimpin ni, tentang pemimpin. Jadi kita ada beberapa hadis daripada Rasulullah itu tentang pemimpin. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Riwayat Bukhari. Kalau tadi yang kita belajar itu riwayat Muslim, ini pula riwayat Bukhari. Okey, maksudnya setiap kamu adalah pemimpin. Jadi kamu ni, semua ni yang dalam meet ni ataupun yang dalam kelas kamu sendiri, semua pemimpin. Dan setiap dari kamu ni bertanggungjawab atas pimpinannya. Contoh kalau kita ni, macam saya, macam kamu, Aidil, Najihah, Nur Adila, Fadlian dan Fahri Fairuz ni, walaupun bukan ketua kelas kami pemimpin. Tapi pimpin kepada siapa? Diri kita lah. Kita nak pimpin diri kita ni mengawal hawa nafsu kita. So itulah jika kita tak ada jawatan, tapi kita kena ingat juga berdasarkan hadis Rasulullah ni, kita ni sepanjang kehidupan kita ni sendiri, kita ni sebenarnya pemimpin. Tapi kepada siapa? Kepada diri kita. Kalau ada ayat Quran pun, Allah sendiri cakap yang kita ni khalifah di muka bumi ni. Jadi kita ni pemimpin kepada diri kita. Untuk apa? Kita ni sentiasa bimbing, pimpin diri kita sendiri ni untuk sentiasa berada di jalan Allah, mematuhi segala syariat Allah dan sebagainya. So itulah rumusan daripada hadis ni. Jadi untuk rumusan daripada pengajaran kita hari ini, kita ada dua benda yang kita kena ingat, iaitu kepentingan kita mentaati pemimpin kita, dan yang kedua, kita ada akibat jika tidak mentaati pemimpin. Akibat ni macam kita apa perkara yang kita dapat jika tidak mentaati, perkara buruk yang kita dapat jika kita tidak mentaati pemimpin kita. Okey, alhamdulillah untuk hari ini setakat itu. Okey, sebelum saya ada satu quiz word wall. Okey, saya akan tunjukkan kepada murid-murid sebentar. Okey, quiz word wall ni nanti saya akan panggil nama, jadi kamu boleh jawab. Okey, kejap. Word wall. Word wall ni, quiz ni, soalan ni berdasarkan kita punya topik, iaitu hadis taati pemimpin. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak ke murid-murid? Boleh. Okey, bagus-bagus. Terima kasih. Okey, kita mula ya. Boleh mula tak? Boleh mula? Boleh saya mula? Boleh. Okey. Okey, pertama. Okey, Najihah. Najihah nak pilih nombor berapa, Najihah? Najihah. Ada Najihah? Najihah ada lagi? Masih mengikuti kita, Najihah? Okey, nombor 3. Okey, kita akan tengok. Okey, Najihah boleh tolong jawab ya. Nanti tengok soalan, Najihah boleh tolong jawab. Tapi saya akan bantu. Okey. Siapakah pemimpin di sekolah, Najihah? Siapa? Boleh tulis. Kalau tak boleh nak bersuara, boleh tulis kat komen. Saya akan baca. Guru besar. Okey, guru besar. Betul ke tak? Kita cek. Okey, alhamdulillah, bagus. Pandai Najihah. Okey, yang kedua. PPK sekolah ialah guru besar. Okey, yang kedua Aidil. Ada Aidil. Nombor apa Aidil nak pilih? Aidil. Nombor 1, Ustaz. Okey, nombor 1. Ni Aidil ready nak jawab ya? Okey. Patuhi dalam perkara kebaikan dan menghargai jasanya ialah apa untuk mentaati kita minta? Itu akibat, cara atau kepentingan? Aidil, boleh jawab? Ada 3 jawapan, boleh pilih. Sarah. Ya, siapa? Sarah. Cara. Okey, kita check betul ke tak? Pandai. Bagus. Aidil dan Najihah jawab dengan betul. Bagus. So, kalau patuhi dalam perkara kebaikan, itu adalah cara kita taati pemimpin kita ataupun adab kita, iaitu kita kena patuhi mereka dalam perkara kebaikan.
Dan ingat, kita kena hargai jasanya dengan mengucapkan terima kasih. Okey. Yang ketiga, Nur Adilah. Nak nombor berapa Nur Adilah? 2. Nombor 2. Okey. Ni jawab ya Adilah. Apakah akibat jika kita tidak mentaati pemimpin? Okey, Adilah, apa jawapan dia? Agak-agak dia. Ini saya dah ajar. B. B. Yang mana? Nur Adilah? B. Okey, Nur Hurara dah kacau Bila. Okey, betul. Bagus. Tahniah Adilah, betul. So, itulah akibat. Jika kita tak mentaati pemimpin kita, itu kita akan, negara kita akan jadi huru-hara. Okey, yang keempat. Fadlian. Fadlian ada Fadlian? Nak nombor berapa Fadlian? Ada Ya, nak nombor berapa? Bagus. Terima kasih. Fadlian nombor berapa? 4. Okey, 4. Kita tengok nombor 4. Sekiranya kamu ingkar akan arahan pemimpin di sekolah, apakah akibatnya? Ini saya dah sebutkan tadi. Jika kita tidak buat disiplin, kita akan kena apa? Jika kita tak ikut arahan guru besar dan sebagainya atau peraturan sekolah, kita kena apa? C. Okey, kita check. C. Diambil tindakan disiplin. Betul. Okey, ini salah satu contoh. Contohnya jika kita ni tidak, contoh kalau sekolah atau guru besar suruh kita ni datang ke sekolah, tapi kita ni tak datang, kita ponteng atas alasan-alasan yang tidak munasabah, yang tidak kukuh. Contoh kita cakap kita ni tertidur kat rumah. So alasan tu tak munasabah lah. So kita tak ikut cakapan pemimpin kita akan dikenakan tindakan disiplin. Okey, yang seterusnya, Fahri Fairuz nak nombor berapa? Fahri Fairuz? Fahri Fairuz ada ke? Fahri Fairuz ada? Nak nombor berapa Fahri Fairuz? Fahri Fairuz? Okey, Fahri Fairuz tak ada, kita dah kembali kepada Najihah. Nak nombor berapa Najihah? Najihah ada Najihah? 7. 7. Okey, kita tengok nombor 7. Najihah boleh jawab je. Siapakah pemimpin? Maksud pemimpin. Yang mana Najihah? A atau B? Najihah boleh jawab Najihah? A. Okey, orang yang bertanggungjawab memimpin sesebuah kumpulan, persatuan ataupun negara. So itulah maksud pemimpin. Okey, Aidil ada Aidil. Nak nombor berapa Aidil? Nombor 10 Ustaz. Okey, nombor 10. Kita tengok nombor 10. Apakah hukum mentaati pemimpin? Wajib. Aidil. Wajib. Okey, wajib. Betul. So ini berdasarkan hadis, iaitu ni wajib kita ke atas setiap Muslim untuk taati pemimpin kita. Perkara kita suka tak suka, jika tidak melanggar maksiat. Okey. Nur Adilah nak nombor berapa pula? Nur Adilah? 5. Nombor 5. Okey, kita check nombor 5. Yang di-Pertuan Agong merupakan pemimpin apa? Negara, kampung ataupun negeri? Negara. Negara. Kita check. Okey, tahniah. Betul. Pemimpin negara kita. Okey, sebentar je. Kejap. Kejap. Okey, minta maaf sangat-sangatnya tadi. Minta maaf ada orang datang, jiran saya datang. Minta maaf ya semua, minta maaf ya. Okey. Teruskan. Fadlian nak nombor apa Fadlian? Nombor 6. Nombor 6. Okey, kita tengok nombor 6. Apakah kepentingan mentaati pemimpin? Okey, apa kepentingan? A. Apa kesan? Okey, A. Okey, tahniah. Bagus Fadlian. Menjamin keamanan. Okey. Ada 2 nombor terakhir. Ustaz nak tanya Aidil. Nak nombor apa Aidil? 8. Nombor 8. Okey, kita cek nombor 8. Hadis taati pemimpin itu diriwayatkan oleh siapa? Ingat tadi saya dah sebut. A. Al-Bukhari. A atau B? Bukhari atau Muslim?
Ni hadis yang pertama tadi. Yang pertama kita belajar tadi. Yang awal-awal tadi. Yang minggu lepas kita dah belajar hadis apa? Al-Bukhari. A. Bukhari. Kita check. Salah. Ni ID tak ingat. Yang apa? Yang Bukhari tadi yang kedua. Yang kedua tadi. Yang pertama tadi ingat hadis riwayat Muslim. Okey, kita dapat 8 per 10. Okey, tahniah. Okey, tak apa. Tak apa Aidil, boleh cuba lagi. Tak apa. Tak apa, okey. Terima kasih. Okey. Bagus. Yang menjawab tadi sangat bagus. Kita dapat banyak yang betul. Cuma ada beberapa yang salah. Satu soalan je salah. Tapi tak apa. Okey, untuk hadis taati pemimpin kita dah habis untuk segala topik tentang hadis taati pemimpin. Jadi saya harap kamu boleh ingatlah kita ada adab tak apa. Mula kita tengok hadis dulu. Tengok hadis, maksud dia, adab terhadap pemimpin, kepentingan dan akibat. So benda-benda ni kamu kena ingat insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebelum kita nak habiskan kelas kita, nanti saya dah bagi satu latihan quizzes. Nanti kamu boleh buat ya, boleh letak nama dan boleh buat. Tak perlu hantar screenshot ataupun PM markah kepada saya. Okey, itu sahaja hari ini. Sebelum kita nak tamatkan, boleh kita tangkap gambar dulu. Boleh buka kamera, kita nak tangkap gambar. Boleh tak? Yang boleh buka kamera boleh buka, saya nak tangkap gambar. Nak screenshot. Okey, boleh buka kamera semua. Kalau yang boleh buka, boleh tak? Ada yang boleh buka kamera? Boleh buka kamera? Ada yang boleh buka kamera? Kalau tak ada tak apa, saya tangkap gambar yang macam ni je lah. Okay, kejap. Ke internet saya yang slow, tak nampak muka. Okay, tak apa, saya tangkap gambar ya. 1, 2, 3. Okey, itu sahaja kelas hari ini. InsyaAllah hari Jumaat ni kita ada kelas lagi. InsyaAllah nanti saya akan inform apa-apa dalam grup. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semua boleh keluar dan pergi makan insyaAllah.